KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Okey, baik, seperti biasa sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita untuk apa-apa subjek sekalipun, Wani akan sentiasa memberi pesanan untuk sentiasa patuh pada SOP. Kerana apa? Walaupun kes harian kita masih menurun, berkurangan, namun kita masih belum menang ya sebagai rakyat Malaysia. Kita harus bersama-sama bertanggungjawab untuk patuh SOP. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakailah pelitup muka dan jagalah jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, subjek kita hari ini merupakan subjek pendidikan moral. Dan gurunya, Wani pernah berjumpa dengan guru ini. Salah seorang guru cemerlang pendidikan moral. Jadi kalau nak tahu siapa, jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Ini dia kita bawakan guru cemerlang pendidikan moral, Cikgu Kala Devi, anak perempuan Arumugam. Selamat sejahtera, Cikgu. Selamat sejahtera, Wani. Wah, sihat ya, Cikgu? Sangat sihat. Ni kira kali kedua kita bersemuka. Ya. Dan hari ini Cikgu memakai baju serba hijau, nampak bersemangat sekali hari ini. Terima kasih. Untuk mengajar pendidikan moral, khususnya tingkatan 4 bab 3 ya, Cikgu? Ya, bab 3. Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, Wani nak ajak Cikgu untuk kita ke meja istimewa kita hari ini. Ya, sudah tentu. Penting. Meja ni adanya hand sanitizer untuk kita membuat sanitasi tangan. Okey, Cikgu pakai dulu. Wani pun pakai. Ya. Setelah Jaga itu, keselamatan. Betul, Cikgu. Setelah itu kita bolehlah tanggalkan pelitup muka dan simpan dalam bekas yang disediakan. Barulah boleh nampak muka Cikgu. Ya. Okey, Cikgu. Nak tanyalah, hari ini kan kita dah tahu SPM 2021 ini adanya guna silibus ataupun format barulah, iaitu KSSM, betul? Ya. Okey, mungkin Cikgu boleh kongsikan hari ini Cikgu akan fokuskan apa dalam bab 3 itu? Baiklah, untuk silibus baru ni, tingkatan 4, unit 3, kita akan belajar tentang prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Okey. Dengar susah, tapi bila dah habis penerangan Cikgu, mungkin murid-murid akan rasa selesa sedikit dengan tajuk ini. Itu dia, itu merupakan penjelasan dan pandangan daripada Cikgu sendiri. Tapi sekarang ini kita nak dengarlah pandangan daripada calon SPM mengenai subjek pendidikan moral. Mari. Didik TV KPM. Selamat sejahtera, nama saya Gori Sheng. Saya murid tingkatan 5 UPM dari Sekolah Menengah Pusing, Semenanjung Selangor. Saya suka belajar moral kerana boleh membentuk saya menjadi seorang insan yang cemerlang. Dan moral juga boleh menjadi panduan saya masa saya jadi dewasa. Selamat sejahtera. Nama saya Kevin Akmal. Saya dari kelas 5 UKM dari Sekolah SMK Pusing, Selangor. Saya suka belajar moral kerana dapat melahirkan individu yang bermoral dan membentuk sasial dan jati diri yang cemerlang. Sejahtera, nama saya Wong Fei Chuan. Saya murid tingkatan 5 USM dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pusing, Semenanjung Selangor. Saya suka belajar moral kerana subjek ini mengajar saya untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Didik TV KPM. Itu dia pandangan para pelajar. Banyak nilai-nilai murni yang mereka bilang sebentar tadi, sepertinya berakhlak mulia, bermoral, jati diri yang tinggi dan pelbagai lagi. Jadi Cikgu, kita tak sabar nak start kelas kita hari ini sebab Wani sendiri tahu Cikgu Kala Devi ni cara pengajarannya sangat menarik ya kawan-kawan semua. Jadi kalau anda nak tahu apa yang kita akan belajar hari ini, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru kita hari ini Cikgu Kala Devi, anak perempuan Arumugam, dan kita akan jemputlah para pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Husin Semenyih Selangor untuk bersama dengan kita hari ini. Jom kita persilakan mereka semua. Mana mereka? Hello, apa khabar semua? Selamat sejahtera.
Okey. Selamat sejahtera. Okey. Alright, ini dia anak murid cikgu ya semua ni. Kelas saya. Kelas cikgu. Okey, tapi sebelum tu tunggu dulu, kita nak baca kad jemputan pula. Ini bukan kad jemputan ya. Ini merupakan kad yang dikirim oleh para pelajar untuk guru-guru kita yang telah pun berjasa selama mengajar dan juga guru-guru yang sudah hadir ke Road to Success studio kita. Jom kita nak baca. Ini dia. Wani pilih ini kerana ada rama-rama, jadi dia agak menarik untuk kita baca. So kita tengoklah dalam dia ada apa. Ini dia. Guru pelita hidup. Guru, engkau bagaikan pelita di tengah kegelapan. Engkau bagaikan cahaya pagi. Engkau bagaikan memberikan penerangan dalam hidupku. #terima kasih cikgu. Dari Nur Safia Ukasha binti Muhammad Iqbal, Pradidikku sayang, SKAB. Terima kasih adik. Okey, jom. Kita dah baca kad. Sekarang ini kalau anda sudah bersedia, Wani pun dah bersedia ni, jom kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey. Apa khabar semua murid-murid? Sihat ya? Kita mulakan pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita masuk tajuk kita hari ini, cikgu dah sediakan satu video pendek untuk kamu lihat dan nilai ya. Wow. Sama-sama kita tonton. Jom. Elizabeth, ini wang saku kamu untuk minggu ini. RM200. Gunakan dengan jimat ya. Terima kasih, Ayah. Simon, ini wang saku kamu minggu ini, RM50. Kenapa dengan kamu, Simon? Ayah tak adil. Kenapa kakak dapat RM200? Saya cuma dapat RM50 saja. Oh, kamu perlu faham. Kakak kamu sedang belajar di universiti sekarang. Belanja dia banyak. Perlu beli buku dan bahan belajar, bayar untuk tambang ke universiti, bayar sewa bilik, makan di luar dan sebagainya. Semua perbelanjaan kamu, ayah dan emak tanggung sebab kamu tinggal di rumah. Ya, Dik. Masa kakak sekolah menengah pun, kakak dapat RM50 je. Nanti adik masuk universiti, ayah akan bagi wang saku yang lagi banyak. Ayah memang sangat adil lah, Dik. Oh, begitu ya. Saya minta maaf ayah kerana salah anggap. Ayah sebenarnya bersikap adil kepada anak-anak. Saya yang tidak menyedarinya. Maaf kakak dan ayah. Tak apa, baguslah kamu cepat faham. Itu dia video pendek yang disediakan oleh cikgu. Okey Tapi tak? cikgu, sebelum tu saya terlupa untuk memperkenalkan para pelajar kita hari ini. Kita ada Vishalia anak perempuan G. Virakanan. Kita ada Kogulan anak lelaki Pergas. Sasitaran anak lelaki Krishna Murti. Visha Kumar anak lelaki Ganesha Murti. Oh, adik-beradik ke? Tak. Nama lebih kurang. Dan kita ada Gan Sisheng dan juga Yap Richie. Selamat datang ke studio RTS. Jom cikgu, kita belajar. Baiklah. Okey, bila kita menonton video tadi ya, apa yang kamu rasa, Yap Richie? Pernah tak mengalami keadaan ini, Yap Richie? Tidak. Tak pernah. Kamu anak sulung ke anak bongsu? Anak sulung. Oh, anak sulung. Sama. Mungkin adik lah nanti ya, bila mak bapak akan beri duit yang lebih ya. Jadi mungkin adik yang rasa tak gembira ya. Yeah. Pernah tak Wani alami situasi ni di mana Wani rasa mak bagi duit lebih kepada kakak ke abang ke? Dululah cikgu, tapi sekarang kita dah bekerja sendiri, kita bagi duit dekat adik-adik pula. Bagus ya. Baik, dengan contoh yang kita lihat tadi ya, kita masuk ke tajuk yang kita akan belajar hari ini ya. Baiklah, pelajar, semua bersedia ya? Semua dah bersedia? Okey, jangan tidur ya. Baik. Dah. Dalam tingkatan 4 ya, unit 3 ya, kita belajar unit 3 iaitu prinsip keadilan dan keprihatinan. Sebut betul-betul ya, keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Maksudnya bila kita perlu membuat suatu keputusan, kita menggunakan dua prinsip. Sama ada adil atau tak adil. Contohnya bapa tadi, dia bila dia memberi wang itu, dia gunakan rasa-rasa Wani dia guna prinsip keadilan ke prinsip keprihatinan bapa tadi? Keadilan. Kenapa? Sebab dia bagi mengikut kos perbelanjaan anaknya. Itu keprihatinan. Keprihatinan. Kerana bapa dia prihatin, kakak perlukan lebih banyak wang belanja. Okey. Faham tak? Itu yang kita kata keprihatinan. Kalau adil sama. Adik yang baby dekat buayan tu pun dapat 200 juga. Oh, maksudnya di sini bapa ni tidak adil. Dia kurang adil. Bukan, dia punya prinsip ialah prihatin terhadap keperluan. Okey. Okey, kita lihat ya. Seterusnya. Baik. Contohnya di sini ada satu soalan cikgu ada refleksikan diri ya untuk pelajar ya. Pernahkah anda melihat atau berada dalam dilema ketika membuat suatu keputusan dalam hidup? Sama ada kita nak buat keputusan ini ke, keputusan A ke B ke C ya.
Adakah anda terpaksa mengorbankan sifat keprihatinan atau keadilan dalam membuat keputusan? Cikgu bagi contoh yang senang sahaja. Kita tidak boleh memberi sebenarnya kita tidak galakkan pengemis. Kita tidak menggalakkan pengemis. Betul atau tidak? Okey? Baiklah. Wani ya. Jadi kita tidak menggalakkan pengemis ya, kita tak mahu membantu pengemis. Tetapi dalam kadang-kadang tertentu kita rasa tergerak ya nak membantu pengemis ya. Jadi kalau dari segi keadilan tak baguslah kita membuat perbuatan yang melanggar kerajaan punya arahan. Tetapi dari prinsip keprihatinan kita ikut sebab kita rasa kasihan ya kepada pengemis tersebut ya. Jadi kita lihat di sini ya. Baik. Seterusnya. Ini satu soalan untuk murid-murid saya ya. Okey, jika anda seorang anggota polis trafik ya, anggota trafik, adakah anda akan mengeluarkan saman kepada pesalah trafik yang melanggar lampu isyarat? Dia bawa kereta, dia langgar lampu isyarat. Maksudnya lampu isyarat merah, dia memandu terus kerana dia membawa ayahnya ke hospital kerana ayahnya sakit tenat. Okey, Vishali. Adakah kalau kamu seorang pegawai polis, kamu rasa perbuatan lelaki itu betul? Dia melanggar lampu isyarat kerana bapa dia sakit. Boleh ke tak boleh? Saya rasa tak boleh, cikgu. Sebab mengapa? Walaupun dia tu dalam kecemasan, dia tetap kena mematuhi undang-undang. Bagus. Yeah. Mungkin ada orang lain pandangan lain ya. Vishwa mana? Vishwa? Okey, Vishwa. Ya. Ya. Cikgu, dia tidak boleh melanggar undang-undang kerana itu akan membahayakan orang lain. Sangat bagus. Betul kan? Ya. Yeah. Kalau kita terpaksa, kita takut dah heart attack ke apa, tetapi kalau perbuatan kita boleh membahayakan orang lain, maksudnya tak adil. Jadi sepatutnya polis itu saman atau tak saman orang tersebut. Gan. Kalau you polis, you saman atau tidak? Saman. Saman. Bagus. Sebab dia polis yang baik. Ya. Okey, kita lihat berikutnya. Baik. Pada akhir topik ini ya, lepas kita murid-murid belajar topik ini ya, selalunya kita akan belajar topik ini 2 atau 3 minggu ya. Pelajar akan belajar nombor 1 contoh ya. Contoh prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Saya akan berikan contoh ini dan contoh itu supaya budak boleh faham. Dan prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan ya. Mana prinsip yang kita gunakan. Dan yang berikutnya, kepentingan membuat keputusan antara prinsip keadilan dengan keprihatinan berdasarkan situasi. Kita perlu buat keputusan berdasarkan situasi. Kita tak boleh pukul rata. Yeah. Semua ikut keprihatinan, semua ikut keadilan ya. Kemudian keutamaan antara prinsip keadilan dengan dan keprihatinan dalam membuat pertimbangan. Dan akhir sekali, tingkatan semua pelajar moral dia belajar ini ikut step. Memang ada step by step. Yang kelima ialah perasaan. Perasaan apabila membuat keputusan berasaskan prinsip keadilan dengan keprihatinan. Dan akhir sekali, bila mereka dah belajar 5 perkara ini, apakah tindakan yang wajar berdasarkan prinsip keadilan dan keprihatinan dalam kehidupan seharian? Sebab ada yang di sini pengawas, dia kena buat keputusan. Okey, ada di sini mungkin ketua murid. Nanti bila bekerja mungkin dia pegawai bank. Faham atau tidak? Jadi mereka gunakan amalan ini dalam kehidupan seharian dan banyak nilai yang sebenarnya boleh kita kaitkan ya. Rasional, kasih sayang, baik hati, kejujuran dan keberanian ya. Baik. Kita lihat dahulu contoh prinsip keadilan ya. Okey, prinsip keadilan saya nak siapa ya? Siapa cikgu nak pilih? Sasi, tolong baca yang atas ini Sasi. Baca dengan kuat. Sasi? Cikgu? Baca yang atas. Okey. Prinsip keadilan dan contoh. Sikap dan tingkah laku individu menerusi hubungan sesama manusia untuk menegakkan kesetaraan serta keseimbangan dalam pemikiran, pertuturan, perasaan dan perlakuan. Adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Bagi membuat keputusan berkaitan dilema moral, prinsip keadilan akan digunakan sebagai nilai asas. Okey, maksudnya bila kita gunakan prinsip keadilan ialah bila benda itu tidak membahayakan atau menyusahkan orang lain. Maksudnya bila saya amalkan prinsip keadilan, dia tidak merugikan pihak lain. Contohnya bersikap tidak berat sebelah.
pemberian ganjaran atau hukuman. Okey, bila saya nak beri ganjaran yang saya bagi itu tidak boleh diambil daripada orang lain dan serahkan kepada orang. Faham atau tidak? Ya. Okey, maksudnya kalau pelajar ini layak mendapat sesuatu tapi saya ambil dan beri kepada pelajar yang seorang lain sebab kita kasihan dengan dia kan. Jadi prinsip keadilan tak macam itu. Dia bersikap tidak berat sebelah. Semua dapat ikut fair and square. Ya. Okey, seterusnya menghormati hak individu. Okey, kita tak boleh berlawan ya dengan kemudahan untuk golongan klien upaya. Sekarang kita ke sebuah bank, kita nampak ada 3 parking lot untuk golongan kurang upaya, betul atau tidak? Yang kelainan upaya. Kita tak bolehlah bergaduh dengan mereka. Kenapa mereka ada parking? Saya pun bawa kereta. Saya pun kan. Ini yang kita kata kalau prinsip keadilan ni dia memang mengambil kira semua fair and square ya. Baik, layanan sama rata. Kita tak tengok dia kaya ke, miskin ke. Contohnya dalam pemberian beasiswa untuk murid-murid yang pandai yang dapat 9A+. Yeah. Tak kira kaya ke, miskin ke, kalau dia dapat keputusan yang baik, semua akan dapat beasiswa tersebut. Yeah. So, tak ada persoalan. Kriteria penting di situ ialah dia mendapat 9A+ atau 10A+. Itu yang kita kata tanpa mengira status sosial. Dan adil dalam mengagihkan sumbangan, mangsa bencana. Cuba bayangkanlah kalau kita ada mangsa bencana, ya, banjir dan sebagainya. Bila saya nak bagi sesuatu, saya kata, saya tak nak bagi semua orang. Saya nak bagi golongan ini sahaja. So, bawa makanan dan sebagainya, bagi kepada satu kumpulan. Kumpulan lain saya tak nak bagi sebab saya tak nak bagilah. So, ini yang kita kata tak. Kalau prinsip keadilan, dia bagi kepada semua orang. Ya? Semua. Okey? Baik. Prinsip keprihatinan pula, ni macam mak tau, mak dengan ayah. Prinsip keprihatinan ni selalunya dia melibatkan sifat macam ni, banyak pertimbangan ya. Siapa nak baca? Vishwa? Vishwa baca prinsip keprihatinan? Vishwa terlupa. I mute mikrofon. Okey. Sorry. Cikgu, perlakuan yang memberikan pertimbangan moral dalam melaksanakan peranan dan kewajipan terhadap orang lain dan mentimbangkan kepentingan orang lain dalam setiap situasi. Dalam membuat keputusan bagi situasi berkemanusiaan, biasanya prinsip keprihatinan akan digunakan sebagai asas ukuran. Okey, maksudnya bila kita nak agihkan sesuatu, nak beri bantuan sesuatu, kita ambil. Okey, dia ni ada masalah apa, dia perlu dapat lebih dan sebagainya. Terima kasih Vishwa. Baik. Contohnya ialah berperi kemanusiaan, kita menunjukkan sikap simpati ya. Kita menunjukkan sikap simpati, maksudnya kita tak kalau ada satu kumpulan manusia dekat situ, kita pilih mereka yang sangat memerlukan. Mungkin kumpulan anak-anak asnaf, kita nak beri bantuan. Di sekolah kita ada ya memberi bantuan makanan kepada murid-murid ya. Tiap-tiap sekolah beri murid itu RM3 untuk makan. Murid yang memang betul-betul layak yang kita bagi. So budak lain tak boleh kata ya kenapa mereka dapat, saya tak dapat. Faham atau tidak? Okey, seterusnya pemurah ya, memberi bantuan keuangan kepada yang memerlukan. Apa gunanya bila kita memberi bantuan kepada orang yang dah ada semua? Okey? Tapi sebenarnya kumpulan yang memerlukan kita tak beri. So kita perlu cari, tak payah keluar dekat televisyen saya bagi ini, saya bagi itu, tapi pergi betul-betul dan memberi bantuan kepada mereka yang sangat memerlukan ya. Okey, dan menunjukkan kasih sayang, menyayangi dan menghargai flora, fauna sesama insan. Kita tak boleh kata kita perlu ya, bukan sahaja mencapar tapi kita kena menjurus juga ya. Tapi kita kena membantu semua orang. Kita tak boleh abaikan sesuatu golongan sebab mereka tak nampak. Kita tak nampak dia lah, jadi kita tak payah bantu ya. So, kepedulian, peduli, ambil berat, membantu golongan yang memerlukan. Kalau kita tengok ya, ada negara-negara di luar negara ya, malam-malam mereka terutamanya pada musim sejuk ya, van-van yang membawa makanan, mereka pergi dari tempat ke tempat, gelandangan yang tidur di bawah tu, mereka ambil, mereka bawa, duduk dalam van itu, panaskan mereka, beri kopi dan sebagainya. Boleh tak saya yang duduk kat tepi pun pergi minta, saya pun nak kopi juga? Tak boleh tak ya? boleh. Tak baik. Okey? Baik, seterusnya. Okey, kepentingan membuat keputusan. Okey, apa perbandingan antara prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan? Baik. Prinsip keadilan kalau kita nak amalkan, dia tidak menjejaskan kepentingan orang lain. Sebab semua orang dapat. Kalau saya dapat RM1,000, saya nak bagi 40 orang dalam murid kelas saya bagi tiap-tiap orang. Berapa seorang dapat, Wani? RM1,000. Bahagi dengan 40? Bahagilah. 40 bagi RM1,000. Berapa? Nak kira lambat lagi, cikgu. Tak ada kalkulator. Siapa tahu RM1,000 bahagi dekat 40?
Tak buat kalkulator dah. Tak ingat? Siapa ingat? Cikgu pun tak ingat. Kalau kira-kira 25. Yes, RM25. Okey, so Ya. saya bagi setiap pelajar RM25. Saya tak tanya, bapak kamu lawyer, tak payah, bapak kamu doktor. That means itu tak baik ya. Jadi tak menjejaskan kepentingan orang lain. That means saya tak ambil duit orang lain dan beri kepada ini keadilan. Ini prinsip keprihatinan mengelakkan dia daripada menjadi mangsa keadaan. Okey, maksudnya kalau pelajar daripada satu kelas tu semua rich, kaya, semua wang tu diberi pada mereka, sedangkan pelajar-pelajar di kelas yang belakang mungkin mereka tak dapat. Itu yang kita kata. So sebenarnya kalau 1,000 itu saya kena pergi buat siasatan. Okey, pilih top 40 yang betul-betul bermasalah, baru saya bagi itu prinsip keprihatinan. Okey, kemudian menjaga hak kemanusiaan sejagat. Okey, maksudnya kita tidak mementingkan satu kelompok sahaja, semua manusia tanpa mengira jantina, bangsa dan sebagainya ya. Dan menjamin keamanan dan keharmonian masyarakat dari segi prinsip keprihatinan, kerana kita tak nak yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau prinsip keprihatinan kita macam kerajaan kita. Kerajaan kita memang mengamalkan prinsip keprihatinan kerana mereka menyediakan kepada B40, Mengikut M40 golongan kan, tertentu. golongan-golongan yang perlu. Dia beri bantuan keuangan dan sebagainya. Orang yang berada tak boleh tanya kenapa tak dapat. Macam bantuan RM100 kan untuk pelajar-pelajar. Siapa di sini yang rasa tak adil bantuan RM100 ni? Pelajar saya. Bila tak dapat, you rasa tak adil? Siapa yang ingin membantah? Dan ada tak masalah? Tak ada kan? Tak berani nak bantah, cikgu. Sebab mereka tahu ya, pelajar yang perlukan sahaja, yang tak ada wang sahaja ya. Betul. Seterusnya mengelakkan perselisihan faham, sebab dalam prinsip keadilan tak ada orang tanya, semua dapat sama. Everybody get. So prinsip keadilan. Dan membela nasib golongan yang tertindas. Di sini semua lapisan masyarakat dapat keprihatinan sewajarnya. Tidak ada yang tertinggal. Ya. Okey. Baik. Strategi membuat keputusan ya. Bila kita nak buat keputusan, sama ada saya nak gunakan prinsip keadilan atau prinsip keprihatinan, ada strategi. Tengok, moral pun ada strategi. Wow. Okey, nombor 1, kita kena kenal pasti konflik atau masalah yang timbul. Apa sebenarnya masalah tersebut? Kemudian saya buat pertimbangan moral. Okey, saya nak guna prinsip keadilan ke saya nak guna prinsip keprihatinan? Buat pertimbangan. Dan membuat keputusan dalam pemilihan prinsip keadilan atau prinsip keadilan. Saya kena bagikan alasan-alasan mengapa saya nak bertindak adil dan mengapa saya nak bertindak prihatin. Dan beri justifikasi kewajaran dalam membuat keputusan supaya orang lain tak tanya kenapa you buat keputusan ini. Okey, kita tengok di sini. Baik. Contohnya Charles. Okey, Charles seorang atlet cemerlang yang sering mewakili sekolah hingga ke peringkat kebangsaan. Hebatlah. Charles ni memang hebat. Okey. Minatnya terhadap sukan amat mendalam. Kalau dah wakil kebangsaan tu kira baguslah kan. Namun begitu Charles mempunyai masalah disiplin. Apa dia? Terutama berkaitan dengan kehadiran sehingga dihukum gantung persekolahan. Dia selalu tak datang, gantung sekolah. Ketika itu semasa sukan antara sekolah peringkat negeri sedang berlangsung. So, apa jadi? Charles membuat rayuan kepada pihak sekolah dan memohon diberikan kebenaran untuk mengambil bahagian dalam acara larian. Tapi dia sekarang dalam kes apa? Gantung persekolahan. Tapi dia berjanji akan berubah dan hadir tiap hari ke sekolah selepas ini. Wani, apakah pertimbangan yang perlu pihak sekolah gunakan untuk membuat keputusan terhadap rayuan Charles? Dia tak boleh terus cakap tak boleh. Faham tak? Dia kena gunakan pertimbangan. So, apa pertimbangan yang boleh sekolah gunakan? Kalau saya tanya pelajar saya, Kogulan. Kalau Kogulan, kamu rasa patut ke Charles diberi peluang untuk menyertai sekolah, mewakili sekolah? Kalau dia selalu ponteng. Tak boleh, cikgu, sebab ada masalah disiplin kan. Itu pandangan dia, betul kan? Okey, kita lihat macam mana saya pihak sekolah buat keputusan ya. Konflik yang ada di sini, kalau hari yang sukan tu dia pun memang tak datang kan sebab ada yang pontengis tu. Kes ponteng, okey. Tapi kita tengok macam mana pihak sekolah buat keputusan ya. Mula-mula, terima kasih ya. Membenarkan Charles mewakili sekolah dalam bidang sukan atau terus menggantung persekolahan. Ini konflik, dua konflik ya. Apa pertimbangan yang dibawa oleh sekolah? Kalau saya gunakan prinsip keadilan, saya kata murid bermasalah tidak boleh mewakili sekolah dalam apa-apa aktiviti. Ada masalah tak boleh. Kalau prinsip keprihatinan, murid yang menunjukkan minat dan berbakat tidak patut dipinggirkan. Dua konflik. Dilema pihak pentadbiran, murid tu bermasalah tapi berpotensi.
Sekolah nak nama, tapi murid dia ada masalah. Jadi, bagaimana pemilihan prinsip keadilan? Kita kata setiap murid perlu mematuhi peraturan sekolah seperti yang disebut oleh rakan kita tadi, Kogulen. Okey, prinsip keprihatinan, kita beri kebenaran secara bersyarat. Lepas ini dia kena ikut peraturan. Dan justifikasi kenapa kita buat mendorong murid yang berbakat untuk menunjukkan kebolehan, beri peluang kepada murid yang telah sedar terhadap kesilapan yang pernah dia lakukan. Baik. Okey, ini cara kita membuat prinsip, dua-dua prinsip ini. Okey, ini dia antara cara untuk membuat pertimbangan dalam aspek moral ya cikgu. Baik, lebih banyak yang kita ingin tahu bersama dengan Cikgu Kala Devi. Tapi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru jemputan kita Cikgu Kala Devi, anak perempuan Arumugam dan juga para pelajar dari SMK Engku Husin Semenyi Selangor. Baik cikgu, ni cikgu dah kongsikan proses-proses ya. Mungkin lepas tu cikgu sediakan latih tubi untuk mereka ya cikgu. Jom kita nak tengok kalau betul-betul mereka faham ke apa. Tapi kita nak sambung dululah sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Ya, Wani pun boleh belajar. Saya ingat lagi Wani dulu belajar moral kan. Nilai-nilai moral pertama. Pandai Wani boleh jawab ya. Bagus ya. Tahun lepas cikgu. Ingat. Masa tu mereka belajar 36 nilai. Sekarang mereka hanya belajar 18 nilai. 18 lagi sikit tu cikgu. Lagi sikit, makin sikit. Baiklah para pelajar ya. Saya ambil satu soalan ni, memang soalan ni ada dalam buku teks kamu ya. Kamu boleh lihat ya. Tadi yang Charles kan. Okey. Charles merupakan atlet cemerlang yang sering mewakili sekolah sehingga ke peringkat kebangsaan. Tadi situasi tadi macam mana dia jadikan soalan. Situasi yang kita bincang tadi macam mana dia pindahkan menjadi soalan ya. Dari sini ialah soalan, okey, pertimbangan menggunakan pertimbangan moral. Minatnya terhadap sukan amat mendalam, namun Charles mempunyai masalah disiplin. Sekejap ya. Saya rasa kejap ada sedikit saya kena terbalik ni. Sorry ya. Baiklah. Ke soalan ini Wani. Okey, baik. Soalan struktur berpandukan Kerajaan Akbar ini keldai dadah. Pernah dengar istilah keldai dadah? Keldai dadah. Pernah dengar. Orang yang tidak menggunakan otak untuk berfikir. Bila orang bagi bahan, barang-barang untuk ambil masuk ke dalam kapal terbang, dia ambil sahaja ya. Seorang wanita rakyat Malaysia telah ditahan di lapangan terbang antarabangsa di sebuah negara jiran ya. Jiran Jepun ke Indonesia ke di mana-mana kerana disyaki menyeludup dadah. Okey. Menurut wanita tersebut, argumen dia ya, dia ke negara itu kerana dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Ini selalu berlaku ya kalau kita tak berhati-hati, orang menggunakan kata-kata manis. Perangkap kita bila kita nak jalan, dia kata tolong bawa beg ini berikan kepada adik saya di sebelah sana atau keluarga di sebelah sana. Ketika bertolak ke sana, dia diberikan sebuah beg untuk dihantar kepada seorang pekerja di tempat yang dia akan bekerja. Pernah tak baca kes ini di surat khabar Wani? Pernah cikgu, selalu juga saya dengar. Banyak kali ya. So pelajar-pelajar yang ada di sini ya dan di rumah ya, tolong berhati-hati ya. Bila kita dewasa, ini sangat penting. Jangan sekali-kali ambil sesuatu barang yang kita tak pasti apa di dalam. Walaupun di sekolah pun ya. Kalau kawan kata, titipkan beg saya kepada kamu, mungkin ada rokok kan dalam beg itu. Jadi jangan ya, berbahaya ya. Baik, jelaskan amalan nilai universal yang patut dipraktikkan supaya anda tidak terlibat dalam situasi di atas. Saya nak tanya murid saya. Okey, kalau dia kata amalan nilai universal, cuba berikan saya 2 nilai yang perlu diamalkan oleh wanita ini. Sasi? Sasi. Cikgu? Ya. Apa nilai yang sepatutnya diamalkan dalam kes ini? Bila dia berfikir. Nilai apa? Tidak mudah mempercayai orang lain. Saya tanya nilai Sasi, nilai. Nilai apa? Oh, nilai. Apa nilai? Berfikir, bertindak wajar. Nilai apa? Apa agak-agak ya? Ada kawan lain nak bantu? Kita bagi Sasi berfikir dulu. Dia mungkin terlupa. Kogulen. Ya? Rational. Yes. Rational. Berfikir, bertindak wajar. Ada nilai lain tak? Richie? Kesederhanaan. Okey, ada nilai lain tak yang melanggar peraturan? Nilai apa? Bila cikgu selalu guna simbol ini, nilai apa ni?
Siapa tahu? Ya? Apa dia Kogulen? Sekali lagi. Kogulen. Ha? Tanggungjawab. Tanggungjawab ke? Apa perkataan hilang Kogulen? Depan? Bertanggungjawab. Selalu dalam kelas pun macam ini. Bertanggungjawab. Satu lagi, hormat kerana mereka perlu mematuhi peraturan. Betul tak? So kalau dalam soalan ini, kalau soalan ini 4 markah ya, mereka kena tulis nilai apa. So dia kena tulis saya perlu mengamalkan nilai apa. Okey. Dan ayat kedua mesti ada saya tidak harus buat ini kerana apa. Ya. Okey, so untuk 4 markah ya, kita tengok dulu jawapan kemudian kita datang balik kepada soalan yang kedua. Okey, tengok dekat sini ya. Kalau pelajar guna nilai bertanggungjawab. Okey, maksudnya saya patut mengamalkan nilai bertanggungjawab, dapat berapa markah? 1 markah. Pandai. Setiap individu, that means di sini individu ini saya dan juga orang lain. Okey, perlu berhati-hati. Berhati-hati dengan tindakan mengapa? Supaya tidak tertipu dan terlibat dalam jenayah penagihan dadah. Nampak atau tidak? Ya. So ini yang kita kata, ini 1 markah, ayat kedua 1 markah. Hampir sama dengan yang kita buat dalam silibus lama juga. So dapat 2 markah. Macam tadi dia kata nilai rasional. Betul? Nilai rasional kita perlu tengok berfikir. Okey, fikir dulu dan tidak menerima tawaran yang lumayan seperti itu yang dia kata boleh pergi luar dapat gaji tinggi kan. Supaya tidak mudah tertipu. So 4 markah. Saya bagi nilai tambahan. Saya tulis dekat sini plus kan. Nilai tambahan tadi kawan sebut. Kesederhanaan. Kita tidak keterlaluan dalam bertindak sehingga tamak. Betul atau tidak orang ini tamak? Betul. Okey, sebab dia tak fikir. Bila orang kata, semua kita dapat. Supaya kepentingan diri dan keluarga dapat dijaga. So, pelajar perlu menjawab 1 nilai huraian. 1 nilai huraian untuk dapat 4 markah. Ya. So, kita lihat sekarang soalan yang sebelum ini. Huraikan 3 kesan. Okey, 3 kesan sekiranya wanita terbabit dibebaskan atas prinsip keprihatinan. Tadi 2 prinsip. Betul. Prinsip keadilan, prinsip keprihatinan. Kalau prinsip keadilan, dia memang akan dikenakan hukuman. Betul. Tak kira apa alasan dia. Dia kena tipu ke, orang ajak dia ke, bawa beg tu. Kalau prinsip keadilan, terus saja hukuman. Dan apa Wani rasa hukuman kalau kita mengedar dadah di negara kita? Oh, kalau mengedar dadah selalu kena hukuman gantung mati, cikgu. Yes, gantung mandatory, gantung sampai mati. Ya. Tapi dalam kes ini, katakanlah hakim. Saya hakim, saya kata okeylah, tak apalah kita bebaskan dia atas prinsip keprihatinan kerana kasihan dia kena tipu. Apa kesan dia? Kita tengok jawapan ya. Kita tengok jawapan di sini. Nombor 1. Orang yang mengikuti jenayah kes ini dia kata, wow, senangnya bagi alasan terlepas. Jadi jenayah ini akan semakin berleluasa. Betul atau tidak? Semakin berleluasa menyebabkan imej negara terjejas. So, yang ini, jawapan ini 1 markah. Okey, imej negara terjejas 1 markah. So, jawapan 1 itu 2. Okey, Yap Richie, baca jawapan yang kedua. Yap Richie. Okey, Richie baca nombor 2. Nampak tak, Yap? Tak. Tak nampak? Oh, mereka tak nampak, cikgu. Okey, ni. Nampak Semakin ramai wanita yang akan menjadi bangsa individu yang tidak bertanggung jawab. Okey? Baik. Lebih ramai wanita akan terlibat. Dia akan kata, tak apalah kalau saya cakap saya tak salah, saya akan dilepaskan. Jadi lebih ramai akan terlibat. Dan ini boleh menjejaskan rakyat Malaysia ya kerana mereka terlibat dalam pengedaran dadah. Dan ketenteraman awam terjejas. Okey, ketenteraman awam terjejas kerana masyarakat bimbang dengan keselamatan mereka. Dadah masuk senang-senang, dadah boleh masuk ke sekolah, pelajar boleh beli dengan murah ya. Sebab itulah dia punya jawapan untuk soalan tadi. Itu soalan struktur ya. Ingat ni pelajar, soalan struktur tak semestinya markahnya macam tadi saya bagi. Tengok sini ya. A 4 markah, B 6 markah. Pecahannya kadang-kadang boleh menjadi 2, 4, 4, 3, 3, 4. So pecahannya banyak ya. Jadi kamu jangan fikir kalau soalan tu 2 saja soalan. Struktur ni dia berbeza. Dan untuk pengetahuan murid-murid, sebelum ni ada cikgu yang menerangkan kepada kamu untuk peperiksaan SPM kamu tahun 2022. Okey, dan juga pelajar-pelajar 2021 ni SPM, mereka akan mengambil peperiksaan moral 5 soalan struktur.
Okey. Mereka perlu menjawab 5 soalan struktur, 50 markah. Kemudian itu bahagian A. Bahagian B, mereka akan diberi 2 soalan esei. Dia pilih 1 sahaja. Best kan? Ada 2, pilih 1, 10 markah. Tetapi bahagian C, soalan esei itu dia letak 2 soalan, tapi 2 soalan atau 2 bahagian. 2 esei, 2 esei, 4 esei. Kena jawab. 4 esei. Jumlah esei yang pelajar kena jawab ialah 5. 5 esei, 5 struktur. Jadi 100 markah. Jadi pelajar kena bersedia. Saya pun tak pasti. Pelajar, kamu suka jawab esei ke jawab struktur? Vishali? Vishali, setakat ni kita buat latihan suka esei ke struktur? Vishali. Struktur, cikgu. Kenapa rasa? Struktur saya rasa skor dia mungkin bolehlah skor Sebab? banding dengan yang esei tu. Ya, sebab pelajar-pelajar ni dia orang susah sikit, takut sikit dengan esei kan. Yalah. Okey, baiklah kita lihat soalan yang berikutnya ya. Sekarang kita lihat soalan esei pula. Okey, baik. Ini Jiwa. Okey, Jiwa ni pun soalan daripada buku teks Anak saya pun nama dia Jiwa juga. Okey, Jiwa Roshini. Okey, Jiwa seorang pengawas sekolah. Okey, ingat ya, pengawas sekolah, angkat tangan di sini berapa orang pengawas? Kita ada 2 orang. Disha, Sasi, siapa lagi? Yang lain tu bakal pengawas. Wow, bakal. Kita nak lantik mereka nanti jadi pengawas. Sebab mereka budak yang baik. Okey, Jiwa seorang pengawas sekolah dan anggota pengakap yang patuh kepada peraturan. Betul tak? Dia anggota pengakap, selalunya dia memang ada peraturan-peraturan tertentu. Dia terpilih untuk menghadiri Jambori Pengakap. Jambori Pengakap ini satu perjumpaan ramai-ramai pada peringkat antarabangsa. Okey, ingat antarabangsa maksudnya melibatkan murid-murid dari luar negara. So Jiwa adalah wakil Malaysia. Bukan wakil Sekolah Menengah Engku Hussein, bukan wakil Hulu Langat, tetapi wakil Malaysia. Okey, ketika mengikuti jambori tersebut, tiba-tiba Jiwa telah keluar dari tapak perkemahan. Kan mereka buat perkemahan, keluar tanpa kebenaran pihak penganjur. Dia keluar saja macam tu. Dia tak minta izin, tak buat apa. Apabila diketahui oleh pihak penganjur, Jiwa tidak dibenarkan meneruskan aktiviti dalam perkemahan tersebut. Kalau kemah tu seminggu, hari ketiga dia keluar, mereka terus kata, okey, batal, balik ke rumah. Baik. Pelajar tolong beri perhatian. Wajarkah tindakan pihak penganjur tersebut? Wajar atau tidak wajar, Jiwa diminta keluar daripada jambori pengakap tersebut. Okey, Wishwa. Bishma? Cikgu, wajar cikgu. Wajar. Mengapa? Kerana kalau tidak dia mungkin kecederai diri, nanti guru yang akan kena marah oleh ibu bapa Jiwa. Okey, itu impak ke atas perbuatan dia. Okey, Go, mana Go? Go, you rasa wajar atau tidak Jiwa dikeluarkan daripada perkemahan? Gan ke cikgu? Sorry, Go ke Gan, sorry. Patut dia pandang saya je, Gan. Wajar. Kenapa? Kerana dia telah melanggar peraturan di sana. Bagus hujah dia. Bila you melanggar peraturan, you kena akur kepada. Itu prinsip apa tu? Keprihatinan ke keadilan, Wishali? Keadilan, cikgu. Prinsip keadilan. Salah, kita buang. Tapi kita ada beberapa option. Kita lihat optionnya. Okey. Banyak pelajar saya kata wajar. 2 orang tadi kata wajar. Tapi untuk jawapan ini, bagusnya pelajar boleh memberi 2 jawapan, tapi dia kena pilih 1 saja. Dia tak boleh cakap wajar kerana ini, tidak wajar kerana ini, tak boleh. Dia perlu buat satu pendirian. Dia tak boleh. Dan soalan ini tadi kita rujuk balik, ada tak dia minta nilai? Ada tak? Yang soalan tadi semua ada soalan nilai kan? Ini dia tak minta nilai. Jadi perlukah murid menggunakan nilai? Keadilan lah, rasional ke? Perlu ke? Perlu. Tak perlu kan? Okey, tak perlu. Jadi kita lihat jawapan yang ada di sini. Baik, untuk mereka yang mengatakan kita pergi wajar dulu ya. Murid yang kata wajar, argument. Anggota pengakap perlu sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan.
Sebenarnya bukan anggota pengakap sahaja. Semua orang perlu mematuhi peraturan setiap masa. Yang kedua, jika murid itu dibebaskan, maksudnya jika jiwa dibebaskan, anggota pengakap lain juga akan melanggar peraturan. Betul atau tidak? Betul. Dia lepas, kenapa saya tak boleh? Kalau ditangkap, dia akan kata apa? Cikgu, itu hari itu jiwa keluar tak ada apa pun, kenapa sekarang? Ini cara kita lah, kita tengok saja kan. Okey, dan ini sebenarnya mereka nak memastikan aktiviti yang ditetapkan berjalan lancar. Oleh kerana jiwa seorang keluar, semua AJK kena pergi cari dia, penganjur cari dia, mungkin ada aktiviti yang terganggu. Betul atau tidak? Okey, kemudian satu bentuk hukuman kepada jiwa dan teladan kepada orang lain. Kalau jiwa dihukum pada hari ini, satu, dia akan mengambil itu sebagai iktibar. Okey, jiwa tak akan ulang lagi. Dan menjadi teladan kepada orang lain. Orang lain tahu, oh tak boleh buat. Kalau buat akan jadi seperti jiwa. Okey? Dan orang yang bersalah patut diberi hukuman kerana menjejaskan nama baik persatuan. Sekolah dia. Betul. Nama sekolah terjejas, nama negara Malaysia. Wakil dari Malaysia terjejas. So ini adalah argument yang kamu boleh beri untuk soalan kamu. Dan setiap poin ini kamu boleh huraikan supaya menjadi 10 markah. Ada pula pihak kata tak wajar. Selalunya yang kata tak wajar tu siapa? Mak bapak jiwa lah. Mak bapak kan selalu sokong anak-anak. Okay? Dia kata pihak penganjur patut menyiasat perkara sebenar. Mengapa jiwa keluar? Apa sebab jiwa keluar? Jiwa kena rasuk ke masa tu? Kan dia camp dekat hutan kan? Boleh jadi cikgu. Dia kena siasat. Mana tahu mungkin dia hilang, dia tak sedar. Betul. Budak yang pergi PLKN selalu kan ada kes-kes kan tak tahu hilang diri. Mungkin siasat, tanya. Panggil doktor, psikologis, tanya. Okey, pastikan dia sendiri. Saya tak pernah keluar pun. Kenapa saya berada di sini? Itu yang dia kata. Siasat dahulu sebelum menjatuhkan hukuman kepada jiwa. Yang kedua, penganjur patut mengambil kira sumbangan jiwa sebelum menjatuhkan hukuman. Mungkin 3 hari, 4 hari dia ada di situ, dia memang bagus, tak ada isu. Dia memang bagus, dia mengikuti semua aktiviti, tak ada problem. Dia menjalani aktiviti itu dengan baik. So mungkin itu boleh dipertimbangkan. Dan penganjur sepatutnya memberi peluang kepada jiwa untuk memperbaiki dirinya. Kita selalu kata beri peluang. Beri peluang kedua. That's not. So bila kita beri peluang kepada dia, mungkin lepas ini dia akan menjadi lebih baik. Boleh memperbaiki dirinya. Dan penganjur patut memikirkan tindakan ini boleh menjejaskan imej jiwa. Tadi kita dah kata jiwa ini seorang apa? Sebelum ni. Dia seorang pengawas sekolah, nama baik. Dan dia juga anggota pengakap yang mewakili sekolah dan juga negara. So kalau keluar dekat surat khabar, student from Malaysia, expel, kan tak baik. Jadi mereka menjejaskan imej dia dan persatuan kerana kesalahan jiwa bukanlah kesalahan jenayah. Maksudnya dia bukan keluar pergi bunuh orang ke buat sesuatu yang tak baik. So rumusan yang saya bagi di sini ialah, murid kalau situasi itu boleh diberi pertimbangan, okey? Kalau kita di sini ialah prinsip keadilan. Nampak? Pelajar nampak? Ini prinsip keadilan. Tak boleh guna apa-apa. Ini prinsip apa? Keprihatinan. Very good. Keprihatinan. So kamu guna mana yang lebih sesuai. Kalau prinsip keprihatinan, kita berikan argument. Dan jika pilihan jawapan anda tidak wajar, okey? Bermakna anda memilih membuat keputusan mengutamakan prinsip keprihatinan. Betul tak? Betul. Dan jika pilihan jawapan wajar, anda memilih prinsip keadilan. Okey? Baiklah. Bahagian persembahan, cikgu dah sampai ke sini. Kesimpulan, setiap keputusan yang anda ambil perlulah diperhalusi dengan pemikiran yang rasional. Dilema moral memerlukan pertimbangan wajar berdasarkan prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Faham? Okey, cikgu serahkan balik kepada Baik, terima kasih banyak Cikgu Kala Devi. Okey, kita nak tanyalah anak murid cikgu hari ini. Semua macam mana? Faham tak apa yang diajarkan oleh Cikgu Kala Devi? Kalau faham, tunjuk macam ni. Time's up. Itu dia. Nampak tak betapa bagusnya pengajaran cikgu hari ini untuk tingkatan 4 bab 3 khususnya. Dan Wani nak ucapkan terima kasih kepada cikgu sudi bersama dengan kami selama 1 jam ini. Dan terima kasih kepada semua pelajar. Jom kita nak mengucapkan terima kasih kepada Vishali, Kogulen, Sasitaren, Vishwa, Gansi Sheng dan juga Yap Rici kerana sangat bersemangat hari ini dan semua sangat committed untuk menjawab soalan cikgu.
Ya. Okey. Alright, jadi kita akan berjumpa pada episod akan datang. Tapi sebelum itu kita akan saksikan dulu video. Terima kasih cikgu yang disediakan khas untuk anda semua. Dari saya Wani Kerry dan juga tim Road to Success SPM 2021. Jumpa lagi. Bye-bye. Didik TV KPM. Terima kasih cikgu kerana telah mengajar kami dan menjaga kami selama 5 tahun. All the best for your future, teacher. Thank you, teacher. Tulus setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCD 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk agama. Selamat sejahtera semua. Saya Puan Sarswati, ibu kepada Isyadi, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua murid yang akan mengambil SPM tahun 2021 ini. Harap semua murid pelajar bersungguh-sungguh untuk menghadapi peperiksaan SPM ini. Semoga berjaya.